Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua bersama Cikgu Aisyah dalam kelas matematik tingkatan 5 KSSM. Okay, selamat datang ke dunia matriks. Hari ini kita nak belajar bab 2 iaitu bab tajuk matriks. Okay, standard kandungan juga matriks. Standard pembelajaran kita ada 3 hari ini ya. Okay. Pada akhir video kita harapkan murid-murid dapat mewakilkan maklumat daripada situasi sebenar ke dalam bentuk matriks. Yang kedua, murid-murid dapat menentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam suatu matriks. Dan yang ketiga, murid-murid dapat menentukan dua matriks adalah sama ataupun tidak. Okey. Mari kita teruskan. Okey. Mula-mula kita kenal apa itu matriks. Matriks ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat atau segi empat sama. Kita perhatikan contoh. Di sini ada satu jadual berkenaan dengan kipas angin. Okey, kipas angin ini dijual di kedai dan juga dalam talian. Okey, kipas angin yang dijual ada jenis berdiri, ada jenis kipas shilling, ada jenis kipas dinding. Okey. Jadi kipas berdiri yang dijual di kedai ada 16 dan dijual dalam talian ada 5. Kipas shilling yang dijual di kedai ada 18 dan dijual dalam talian ada 10. Kipas angin dinding yang dijual di kedai ada 11 dan dijual dalam talian ada 4. Okay, jadi macam mana kita nak transferkan, nak pindahkan maklumat ni ke dalam bentuk matriks? Tada. Senang aja. Okay, sama aja position dia, kedudukan dia dengan dalam jadual di sini. Okay. Jadi kat sini kita boleh dah dapat ni lah, dapat tentukan yang ni adalah berdiri, kipas berdiri, yang ni kipas shilling, yang 11, 4 ni kipas dinding. And then 16, 18, 11 ni adalah kipas yang dijual di kedai. 5, 10, 4 ni adalah kipas yang dijual dalam talian. Okey. Kat sini yang bergaris merah ni dalam kotak merah ini adalah kita panggil baris. Okey. Bawahnya juga baris lah. Okay. Maksudnya matriks ini mengandungi dua baris. Okay. Yang berdiri pula kita panggil lajur. Ini yang dikatakan baris dan lajur. Okay. Jadi ada berapa lajur kita? Ada 1, 2, 3 lajur. Okay. Pastikan kenal yang mana baris, yang mana lajur. Yang melintang adalah baris, melintang adalah baris, menegak adalah lajur. Apa dia? Melintang adalah baris, menegak adalah lajur. Okey. Matriks lazimnya diwakili dengan huruf besar. Okey, nanti kita tengok. Dan ditulis dengan ataupun dalam tanda kurung bracket ni, bracket bersegi macam ni ataupun bracket yang bulat ni. Okey. Okay, matriks ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis. Yang pertama berkenalan dengan matriks baris. Macam mana matriks baris? Okay, ini contoh dia 3, 6. Okay, apa dia punya ni? Ciri-ciri ni. Okay, ciri-ciri dia hanya ada satu baris. Tengok matriks lajur pula. Boleh nampak kan apa ciri dia? Okay, hanya ada satu lajur. Seterusnya, matriks segi empat sama. Contohnya 2, 2, 2, 2, 1, 0. Ataupun ni 4, 3, 5 baris yang pertama. Baris kedua 2, 0, 2.
Baris ketiga. 1, 2, 2. Okey. Apa ciri-ciri 2 ni? Yang ni ada. Ini kecil sikit. Yang ni besar sikit kan? Apa ciri-ciri matriks segi 4 sama ni? Okey. Bilangan baris dan lajurnya sama. Okey, contoh yang pertama, bilangan barisnya ada 1, 2. Lajurnya ada 1, 2. Jadi, baris 2, lajur pun 2. Contoh yang kedua, dia ada 1, 2, 3 baris dan 1, 2, 3 lajur. Jadi, ada 3 baris, ada 3 lajur. Bilangan baris dan lajur dia sama, akan membentuk matriks segi 4 sama. Seterusnya, matriks segi 4 tepat. Lihat contohnya. Okey, di sini ada 3, 5, 7, 3, 1, 4. Ada 2 baris dan ada 3 lajur. Lihat pula contoh kedua. Ada 1, 2, 3 baris dan ada 2 lajur. Apa beza dan apa sama dia? Okay, apa ciri-ciri matriks segi 4 tepat ni? Yang atas ada 2 baris, 3 lajur. Yang bawah ada 3 baris, 2 lajur. Okey, ciri-cirinya ialah bilangan baris dan lajur tidak sama. Itu ciri dia. Tidak sama. Kalau lajur dia kat sini kan, sini baris dia 2, lajur dia 3. Kalau lajur 4 ke lajur 5 ke tak kisahlah. Yang penting dia punya baris dengan lajur tak sama bilangan. Kalau sama bilangan dah jadi matriks segi 4 sama. Okey. Seterusnya kita berkenalan dengan peringkat matriks. Apa itu peringkat matriks? Ingat nama dia peringkat matriks. Ingat apa nama dia? Peringkat matriks. Okey, tengok contoh ni, contoh tadi juga. Cikgu ambil ya. Okey, matriks ini mempunyai baris 1, baris 2. Jadi dia ada 2 baris. Lajur 1, lajur 2, lajur 3. Dia ada 3 lajur. Okey. Ada 2 baris dan 3 lajur. Okey. Di sini, okey. Untuk menyatakan peringkat matriks, kita perlu nyatakan dengan baris darab lajur. Okey. Jadi dekat sini, contoh untuk matriks yang kita bagi ni. Okey. Ini peringkat matriksnya ialah 2 darab 3 kerana barisnya 2, lajurnya 3. Ingat peringkat matriks baris darab lajur. Baris dulu baru lajur. Jadi matriks ini, matriks 2 darab 3 ini juga boleh dipanggil matriks 2 dengan 3. Ini M darab N ini, M ini mewakili baris dan N ini mewakili lajur. Okey, jangan lupa M darab N ni adalah peringkat matriks. Jangan lupa. Okey, tengok pula yang warna hijau cikgu. Bulatkan di sini. Kenapa tiba-tiba kita bulatkan nombor 3 ni? Apa kaitan dia? Okay, nombor 3 ini merupakan unsur. Okay, semua nombor di dalam matriks ini adalah unsur kepada matriks. Ini sebagai contoh sajalah nombor 3 ni adalah unsur kepada matriks ini. Okay? Okay, seterusnya. Huruf besar digunakan untuk mewakili suatu matriks. Okay, contoh A. Okay, matriks tadi juga cikgu ambil 3, 5, 7, 3, 1, 4. So sekarang dah ada nama. Nama matriks ini adalah matriks A. Okay. Matriks A ialah 3, 5, 7, 3, 1, 4. Sorry. Okay. Unsur pula boleh diwakili dengan A huruf kecil. Okay. Untuk huruf besar,
kita wakilkan keseluruhan matriks ini. Unsur pula kita wakilkan dengan A huruf kecil ni. Untuk unsur yang dalam-dalam ni. Okay, contoh Tapi jangan lupa baris dan lajur tu jangan lupa. Tu cikgu dah bagi tampal tu nampak ni. Baris dan lajur. Mesti baris dulu baru lajur. Tu peringatan tu. Okay, jadi baris pertama, baris kedua. And then lajur pertama, lajur kedua, lajur ketiga. Dah kenal kan sekarang? Ini baris, ini baris. Ini lajur, ini lajur, ini lajur. Okay. Katakan kita pilih nombor 5. Kita pilih nombor 5 ni. Okay. 5 ini adalah unsur, betul? Okay, dia unsur keberapa? Macam mana kita nak identify dia? Kita nak kenal pasti dia unsur apa? Okay, jadi nombor 5 ini merupakan unsur bagi matriks A, gunakan huruf kecil, matriks A pada baris yang pertama. Ini baris pertama kan? Dan nombor 2 tu kalau biru ialah lajur. Lajur yang kedua. Ini lajur pertama. 5 duduk dekat lajur kedua. Jadi, nombor 5 ialah unsur bagi matriks A pada baris pertama dan lajur kedua. Okey, boleh faham Bagaimana pula dengan 4 ni? Cuba bagi jawapan. Cuba fikirkan jawapan. Nombor 4 ni kita boleh tulis macam mana? 4 ini ialah apa agaknya? Mari kita cuba. Dah dapat? 4 ialah unsur bagi A pada baris keberapa tu? Baris kedua dan lajur yang ketiga. Tu dia. Boleh Betul semua? Bagus. Okey, ini adalah perwakilan bagi unsur. Okey, A merupakan matriksnya, I ialah baris dan J ialah lajur. Okey. Seterusnya kita kenali matriks sama. M adalah sama dengan N jika dan hanya jika kedua-dua matriks mempunyai peringkat yang sama dan setiap unsur sepadannya sama. Okay. Peringkatnya sama. Okay. Kalau 2 darab 2, satu lagi pun 2 darab 2. Okay. Kalau matriks 3 dengan 2, maka satu lagi pun mesti 3 dengan 2. Dan setiap unsur sepadannya sama. Macam mana kita tengok? Sebagai contoh, yang pertama, kita ada satu matriks M yang mana unsurnya ialah baris pertama 2, 2, baris kedua 1, 0. Dan satu lagi matriks N dengan unsurnya baris pertama 2, 2 dan baris kedua 1, 0. Jadi, kedua-duanya mempunyai unsur sepadan. Okey. Sini 2 dan 2. 2 dan 2. 0 dan 0. 1 dan 1. Jadi sepadan Lepas tu, of course lah peringkat dia akan jadi sama bila dari sepadan tu peringkatnya masih jadi sama. Ini adalah matriks 2 dengan 2. N juga 2 dengan 2. Inilah contoh matriks sama. Contoh kedua, kita ada matriks P dengan baris pertama 3, 6. Dan kita ada matriks Q dengan baris pertama unsurnya 3 dan baris kedua unsurnya 6. Okey, daripada sini kita nampak apa yang kita nampak? Okey. Ini ialah P ialah matriks 1 dengan 2. Okay, sebab baris dia 1, lajur dia 2. Betul tak? 1 darab 2. Okey. Maksudnya matriks 1 dengan 2. 1, 2. Okey. Matriks Q pula mempunyai baris 1, 2
dan lajur 1. Jadi, matriks Q ialah matriks 2 dengan 1. Okey. Matriks 2 dengan 1 ataupun 2 darab 1. Jadi, adakah P dan Q matriks sama? Okay. Oleh kerana peringkatnya tidak sama, of course, teruslah unsurnya tidak sepadan. Okay? Okay, contoh yang ketiga, jika A sama dengan B, maka kita diberi satu matriks A, baris pertama A2, baris kedua 1B. Dan matriks B, baris pertama 2C, baris kedua D, sifar. Okey. Jadi, untuk mendapatkan nilai-nilai unsur yang tiada di situ, iaitu A, B, C dan D, kita kena bandingkan kedua-dua matriks sama tersebut. Okey, jadi untuk baris pertama dan lajur pertama, matriks A, unsurnya ialah A, dan baris pertama, lajur pertama untuk matriks B ialah 2. Maka, A sama dengan 2. Untuk baris pertama, lajur kedua, bagi A ialah 2. Baris pertama, lajur kedua bagi B ialah C. Maka, C adalah 2. Untuk baris kedua, lajur pertama ialah 1. Baris kedua, lajur pertama ialah D. Maka, D sama dengan 1. Untuk baris kedua, lajur kedua, matriks A unsurnya B. Untuk baris kedua, lajur kedua bagi matriks B, unsurnya ialah sifar. Maka, B sama dengan sifar. Okay, jadi, daripada situ kita boleh dapat nilai unsur-unsur yang tiada di tempatnya. Okay? Yang missing tu, jadi kita boleh dapatkan nilainya bila kita comparekan dengan matriks sama. Okay, diharap dapat faham jelas dengan matriks sama. Sekian dahulu untuk hari ini. Kejayaan murid-murid hari ini, murid-murid telah dapat mewakilkan maklumat sebenar dalam bentuk matriks. Contohnya daripada jadual penjualan dan pembelian kipas tadi kan. Kita transfer ke dalam bentuk matriks dalam bentuk bracket. Yang kedua, murid-murid telah dapat menentukan peringkat matriks. Contohnya 2 dengan 2, 3 dengan 2. Dan juga dapat kenal pasti unsur-unsur dalam matriks tersebut. A, I, J. Yang ketiga, murid-murid telah dapat menentukan dua matriks sama. Okey. So, tahniah pada murid-murid yang hadir hari ini. Terima kasih kerana join kelas cikgu. Dan semoga ilmu yang kita perolehi pada hari ini bermanfaat dan dapat digunakan sehingga masa akan datang. Jadi, tahniah. Take care. All the best to you. Bye-bye.